Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk Timbalan Ketua Pembangkang. Mengah sedikit Datuk dah lama dah tak dapat. Kita pun dah jarang minum sekarang kan. Betul Baik. Method pula. Baik, saya nak mempersilakan Menteri Pertahanan daripada meja kerajaan Yang Berhormat Muhammad Zulfadli. Pentas untuk anda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian. Saya tertarik untuk mengulas cerita keluarga yang dikongsi oleh saudara Adib sebentar tadi. Kata beliau, adik-beradik bergaduh, mak sebenar, mak kandung dan mak mertua bergaduh, maka perlu ada seseorang yang memutuskan ataupun tidak perlu untuk kita putuskan sesiapa yang menang, sesiapa yang kalah, kita perlu redha ataupun berkecuali. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, analogi ini terlalu kecil untuk digambarkan kepada isu di Laut Cina Selatan. Sebab saya bertanya kepada saudara Adib sebentar tadi, Laut Cina Selatan ini tentang geografi strategiknya, tentang security keselamatannya yang boleh memberi kesan bukan semata-mata kepada Malaysia, malah seluruh rantau sehingga boleh mencetuskan perang dunia. Maka analogi saudara Adib ini tidak tepat untuk kita gambarkan dengan isu Laut Cina Selatan yang tidak disentuh langsung oleh pihak perwakilan kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saudara Adib duduk, beliau kata dunia ini ada mahkamah antarabangsa yang boleh memutuskan siapakah menang, siapakah kalah. Tahukah saudara Adib maupun saudara Azhari ataupun yang sedang tekun menulis itu, mahkamah antarabangsa telah pun mengeluarkan arahan bahawa China tidak boleh menceroboh Laut Cina Selatan. Tapi apa yang China buat? Siapa tu mahkamah antarabangsa? Kami China, kami langgar. Jadi siapakah yang hendak kita bergantung harap kepada itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab itu, kami di pihak perwakilan kerajaan bangkit. ASEAN ini semangatnya kuat. ASEAN ini menghormati antara satu sama yang lain kerana berpegang kepada piagam. Kita ada piagam. Piagam ASEAN inilah sebagai satu tulang belakang yang akan dihormati oleh semua negara-negara. Maka kita mendesak atau kita mencadangkan melalui piagam ASEAN ini untuk ASEAN memilih Barat. Kerana Barat ini berdasarkan hujah pertama, hujah kedua yang telah kami buktikan sebentar tadi, berbanding pembangkang yang saya pun tidak pasti apakah sebenarnya pendirian beliau. Kita jangan jadi lalang, terutama yang sudah berkeluarga ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu kami cadangkan. Yang pertama bangkit kata, kita akan terus berkecuali menjadi Zokfan. Kemudian dalam hujah kedua beliau juga, beliau kata dalam pada kita menjadi Zokfan, maka terbukalah kepada mana-mana negara ASEAN untuk cenderung kepada Amerika Syarikat ataupun cenderung kepada China. Kegagalan ketua pembangkang adalah untuk mengurus isu kecenderungan negara-negara ASEAN ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana kecenderungan negara-negara ASEAN ini secara tidak langsung boleh melanggar prinsip Zokfan, tuan-tuan dan puan-puan. Maka sebab itu kerajaan cadangkan kita berubahlah. Dunia ini dinamik, laut ini tidak bersempadan. Zokfan sudah tidak lagi relevan. Pilihlah Barat, pilihlah Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya. Itulah dewan debat yang sepatutnya terjadi. Ambil nafas sikit, silakan. Datuk kata tadi kita nak elakkan satu perang yang besar akan berlaku kalau kita tidak menghalang China. Maksudnya hari ni apabila Datuk sekalian memilih Amerika Syarikat ni, dia lagi cepat perang ke lagi lambat perang kalau macam ni, Encik Sultan ni? Yang berhormat, kita tak boleh nak menjadi nujum pak belalang, lambat atau cepat perang. Kita sedang mempertahankan dalam pada kita hendak mempertahankan rantau ini, siapa yang kita perlu pilih? Adakah Barat dan sekutunya ataupun China? Yang berhormat, sejarah negara-negara ASEAN ini, ketika China datang menjajah kita, komunis itu masuk, apa jadi kepada atuk-atuk, nenek-nenek kita dahulu? Dipenggal kepalanya, disembelih, ditarah.
Itulah yang kita cuba elakkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam Dewan pada hari ini. Prinsip dan idea komunisme yang gagal difahami oleh pihak perwakilan pembangkang menyebabkan mereka mengambil lewa, mengambil lalai, mengambil alpa, bawa cerita mak kandung dan mak mertua bergaduh dalam Dewan Perdebatan tuan-tuan dan puan-puan. Ini isu mak mertua, mak kandung kita boleh disembelih, ditarah kerana China sedang berada di Laut Cina Selatan. Inilah yang gagal difahami oleh pihak perwakilan pembangkang. Emosi sikit tuan-tuan dan puan-puan bila bercakap tentang keluarga. Kalaulah kita dijajah kembali oleh China, oleh komunis, apa akan jadi kepada keluarga Malaysia maupun keluarga ASEAN, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka secara konklusinya pada hari ini, saya ingin katakan, sebelum satu, Azhari. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Sebab itulah bila kita kata kehendak China untuk meluaskan ideologi komunisme dengan kemasukan Amerika Syarikat, itu lebih memotivasikan China untuk menakluk ASEAN. Yang berhormat, ini memang satu isu global antara kekuatan China dan kekuatan Amerika Syarikat. Kita ASEAN hendak pilih yang mana kuat, yang mana kita boleh berunding, yang mana kita boleh berdiplomasi. Soal China hendak menekan, soal China hendak menceroboh ini tuan-tuan dan puan-puan di luar jangkaan kita. Apa yang debat ini boleh lakukan sebagai strategik untuk kita melindung negara, strategik untuk kita mempertahankan negara, kita pilihlah satu pihak yang boleh kekuatan ketenteraannya sudah pun diyakini dan pihak ini boleh kita bawa ke meja rundingan. Pihak ini boleh kita bawa untuk berbincang. Pihak ini yang kita boleh untuk terbuka. Berbanding China, lebih baik kita pilih Barat. Sedangkan Australia pun pernah membantu Malaysia dalam dan ASEAN ketika China komunis menjajah negara-negara tersebut. Adakah itu satu simbolik ataupun bukti yang lebih jelas menunjukkan berbanding China, Amerika Syarikat kuat, kunco-kunconya terbuka untuk kita berunding. Kerana berunding ini semangat ASEAN. Cuma kita perlu kuatkan ketenteraan kita, maka kita pilihlah Barat. Itulah cadangan pihak perwakilan kerajaan. Saya mohon untuk mencadang. Assalamualaikum. Mantap, cukup mantap. Saya dah nak bagi dia orang menang dah. Belum lagi.